Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17. Hari ini satu review santai lagi bersama Audi A5 X-Line yang berada di belakang kita pada hari ini. Okay, so video hari ini kita just nak bagi tahu tentang masalah ketiga yang telah saya alami selepas memiliki Audi A5 ini. Okay, sebenarnya ini bukan masalah yang baru. Okay, selepas saya beli pun saya test drive, saya perasan okay, di mana problem ini berlaku. Apakah problem itu? Angin masuk daripada bahagian pilar kanan. Okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan di manakah angin itu masuk sekejap lagi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan nampak botol ada atas tu kerana kita nak test. Okey, di manakah kawasan yang bocor sampaikan angin boleh masuk. Okey, so tuan-tuan dan puan, macam yang saya buat video dulu. Okay, first problem adalah suspension, di mana ada leaking pada bahagian belakang dan juga bushing rosak pada bahagian hadapan. Okay, yang kedua saya tunjukkan okay, gearbox malfunction. Okay, di dalam video yang sebelum ni. Dan hari ini saya nak tunjukkan pula. Okay, selepas beberapa bulan saya memiliki, saya dah tak tahan dah dengan bunyi angin yang masuk daripada pilar sebelah kanan. Jadi hari ini kita cuba untuk buat satu video bersertakan dengan cara solusi yang paling cheapest sekali. Okey, sementara sebelum kita tukar anything else yang mungkin melibatkan bahagian mesin dekat dalam ni. Okey, mechanical komponen lah. Okey, yang menggerakkan kita panggil sebagai cermin Audi A5 ni. Okey. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya jika tuan-tuan dan puan memiliki frameless door punya kita panggil sebagai kereta, seperti Audi A5 ini sendiri, di mana kalau kita buka dan tutup pintu, kita boleh perasan yang kita ada macam sedikit perbezaan pada turun dan naik. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, jika tuan-tuan memiliki frameless door punya kenderaan, di mana jika kenderaan itu tidak memiliki kita panggil sebagai okay, perasan tak? Kalau kereta yang standard, selalunya dia akan ada satu macam lagi pillar dekat atas ni untuk dia tutup dekat bahagian cermin. Tapi untuk kereta sport, okay, basically kereta sport dia memang kita panggil sebagai frameless door lah, di mana kalau kita turunkan cermin ni habis ke bawah, dia memang hanya pintu seketul ni saja yang terkeluar. So basically kereta yang macam ni, okay, tengok saya tunjukkan. Okay, jika saya buat pelan-pelan mungkin tuan-tuan pakai perasan. Okay, perasan tak? Bila kita buka je pintu tu, saya fokus. Okay, bila kita buka je pintu, dia turun, dan bila kita tutup, dia naik. Buka dia turun, tutup dia naik. Okey, so inilah frameless door. Okey, jika tuan-tuan dan puan nampak video tadi kan, memiliki kereta yang memang frameless door, so tuan-tuan dan puan akan perasan yang okey, masalah ini mungkin tak saya panggil common problem lah. Saya juga boleh bagi tahu dekat sini a long term problem yang juga akan berlaku juga sekali. Okey, untuk kereta-kereta yang memang tidak menggunakan frameless door. Okey, sebab dia menggunakan automatic up and down, kita panggil mirror lah, sebab dia nak turunkan cermin tu untuk dia nak bagi space untuk pintu dia boleh terbuka. Kalau tak, cermin ni yang sentiasa lekat dekat bahagian atas ni kan, macam mana nak buka kan? So dia memang akan ada sedikit problem di mana cermin itu dia tak naik rapat sampai habis. Okay, so saya belum check lagi apakah masalah dia. Jadi mari kita tengok. Okay, dengan air botol di atas tu kita nak check di manakah sebenarnya bocor. Okey tuan-tuan dan puan, jika tuan-tuan perasan ada kain dan juga botol air dekat situ, itulah barang yang kita nak gunakan untuk kita nak check di manakah sebenarnya bocor dia. Jadi macam mana kita nak check? Kita akan semburkan air tu di setiap keliling ni, okey, untuk kita nak check sebenarnya. Okey, pilar yang saya cakap tadi tu, pilar ni lah. Okey, dia bunyi angin masuk daripada bahagian ni. Bila kita drive, kita akan dengar macam ada bunyi angin dekat sini. Okey, pilar ni lah. Okay, so saya akan check sekejap lagi dengan cara saya semurkan air dan kita tengok dekat manakah kawasan yang air tu masuk ke dalam. Okay, jom kita tengok. Okay, sekarang bahagian dalam memang kering. Okay, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okay, nampak semua kering, tak ada basah. Okay, kerana saya masih tak sembur air. Dekat bahagian dalam pun masih kita panggil sebagai kering. Okay, so jom kita tengok di manakah kawasan tu. Okay, yang leaking tu lah. Okay, so saya akan ambil satu botol air macam ni. Okey, tak kisahlah botol macam mana bos nak, dan saya akan tebuk. Okey, tebuk supaya air tu boleh ditembak secara high pressure sikit, laju sikit lah maksud saya. Okay, jom kita cuba daripada setiap penjuru dekat sini.
Okey, kalau tuan-tuan nampak tadi, saya sudah pun sembuh air dekat bahagian bahagian cermin sisi sebelah kanan. Okey, bahagian cermin sisi sebelah kanan. Dan sekarang kita nak cuba di bahagian pilar cermin hadapan pula. Okey. So dah nampak kan? Jom kita tengok bahagian mana yang bocor, bosku. Jadi mari kita buka bahagian dalam kereta. Okey. So tadi kering dan sekarang basah. Okey. So bila saya guna air tadi, saya sembuh di setiap keliling ni, macam mana kita nak detect adalah kita tengok di manakah kawasan yang basah dan menitik dengan teruk. So bila kita tengok dekat bahagian cermin ni, okey, kita tengok kawasan yang paling teruk terjejas adalah, okey, yang penting bahagian dalam okey, nampak? Air masuk dengan banyak. Maksudnya dekat bahagian sini lah, yang paling dekat sekali. Okey, dekat situ pun tunjuk basah dan dia menitik sampai ke bawah. Dan yes, dia menitik sekarang sampai kena saya punya speaker Bang & Olufsen premium stereo sound untuk Audi A5. Nampak? Bang & Olufsen. Okey, kita takut air-air ni boleh menyebabkan kerosakan kepada speaker kita. Jadi kita mesti take action. Okey, so untuk sementara waktu, jika tuan-tuan dan puan rasa macam saya tak ada duit, okey, untuk nak buat dalam masa terdekat, saya sarankan tuan-tuan dan puan gunakan satu teknik ni, kerana saya baru dapat idea untuk menggunakan the cheapest option, iaitu dengan menggunakan ini adalah soundproofing rubber. Okey, yang ada jual dekat Shopee. Saya pun beli dekat dalam Shopee saja. Okey, lebih kurang 5 meter, tak silap saya dalam RM10 macam tu. Okey, so kita bakal customkan soundproofing system rubber ni. Okey, untuk kenderaan kita. Okey, saya fokuskan. Okey, yang agak tebal ni, untuk kita nak tutup dekat bahagian yang bocor ni. Okey, so dia prosesnya agak rumit sebab rubber ni agak tebal. Okey, bila rubber ni tebal, kita takut bila kita tutup pintu nanti dia tersepit. Okey, dia tersepit cermin tu, sebab bila kita tutup dengan rapat dia akan naik balik cermin kan. So kita takut dia tersepit sebab dia terlalu tebal dan boleh merosakkan lagi teruk bahagian komponen dalam yang menggerakkan cermin atas bawah untuk kenderaan yang kita panggil sebagai frameless door ni. Okey. So macam mana nak buat? Jom kita custom. Okey. So kita boleh tengok yang paling terjejas sekali adalah dekat bahagian sini. So maksudnya kalau saya duduk dalam, kalau saya tutup kereta ni, maksudnya angin akan masuk daripada sini. Okey. Nampak dah lubang dekat situ. Okey, saya zoom kan. Oh, situlah masuk angin. Terjejas teruk lah. Maksudnya tadi air tadi tu saya test, saya tembak, dia terus masuk air dekat sini. Okey, so sekarang ni kita kena custom. Okey, sebab benda ni kalau hujan lebat, kalau angin kuat, kita driving laju akan disturbing kita panggil sebagai driving experience. Tak best lah. Okey, so bukan senang memiliki kereta sport, bosku. Selepas beberapa tahun, kita mesti akan ada, mungkin lah dia bukan common problem, dia dikira juga sebagai uncommon problem, di mana problem kepada cermin yang dia tidak mempunyai keupayaan untuk boleh menolak cermin tu rapat balik ke atas. Mungkin disebabkan ada komponen-komponen dekat dalam bahagian ni lah. Okey, yang kita panggil telah pun kurang responsif. Okey, saya tak kata rosak sebab dia bukan rosak macam ni, dia tetap bergerak. Mungkin kurang responsif sudah. Berpeluh pun sudah menitik. Jomlah kita buat cepat sikit. Okey, lagi satu. Tadi kan saya ada test juga dekat bahagian pilar cermin hadapan. Jadi saya cek tak ada apa yang menitik ke dalam. Okey, so maksudnya memang datang daripada satu bahagian ni je lah. Okey, so macam ni. Saya fikir yang jika kita nak custom rubber tu masuk, saya rasa kita kena buat satu straight line terus daripada bahagian bawah sampailah ke atas. Okey, sebab apa? Dia sekata kalau saya buat pendek saja dekat bahagian tu, okey, bila cermin nak naik balik nanti, dia akan terkepit dekat bahagian tu saja dan mungkin dia akan efek dekat bahagian atas ni juga, di mana dia tak dapat push dekat kawasan dia yang dia selalu push ni. Jadi disebabkan dia dah tersepit dengan bahagian hadapan, nanti dekat bahagian belakang ni juga akan terjejas dengan dia tidak boleh menolak full. Okey, sampai ke atas. Sekarang ni dia tolak full lah. Sebab apa? Sebab apa saya cakap tolak full? Dekat bahagian dashboard pintu saya ni, dia tak basah dan dia tak menitik. Maksudnya satu tempat tu je dekat depan. Okey, jadi nak letak soundproofing system, saya ingat tak boleh letak dekat situ saja. Kita terus buat straight line dan kita try test untuk water tadi, adakah dia masuk ataupun tidak.
Okay. So this is the cheapest option yang saya tak jamin lagi boleh mengurangkan ataupun tidak air yang boleh masuk ke dalam dan juga angin yang kita dengar. Okay, saya tak jamin 100% lagi sebab saya baru sahaja nak buat dan mungkin kita boleh share sekali lah. Okay, saya boleh share dengan tuan-tuan pengalaman saya selepas saya pasang kita panggil sebagai soundproofing system. Tapi saya tak boleh test lah. Saya tak boleh test dan saya tak boleh bagi kita panggil sebagai full review daripada apa yang saya buat. Sebab apa, kereta saya ni saya tak boleh jalan lagi disebabkan saya masih tak buat gearbox malfunction tu lagi. Okay, saya pun tak start kereta ni, saya pun tak jalan kereta ni. Sebab apa, saya start juga kadang-kadang sebab tak boleh tinggal lama. Kalau kita tinggal lama nanti dia akan something benda lain pula yang rosak sebab kita tinggal enjin tu tak bergerak terlalu lama. Kereta Europe itulah masalah dia. Kalau kita tak start lama nanti ada masalah lain pula datang. So kita kena start juga tapi saya tak jalan. Okay, saya tak jalan maksudnya saya biarkan gearbox saya hanya sentiasa dekat P saja. Saya on, saya panaskan kereta sampai ke dia punya optimum punya heating yang kereta kita perlukan untuk panas enjin dia tu. Okay, optimum temperature. Dan saya tutup enjin. Habis. Itu saja. Mungkin saya start kereta lebih kurang 10-15 minit, saya tutup. Okay. Selepas capai sahaja suhu optimum kenderaan ni, saya tutup enjin. Saya tak jalan. Okay, bila saya tak jalan, saya tak boleh test lah. Sebab bila high speed baru kita boleh dengar angin tu dia masuk daripada bahagian tu kan. So, tak apalah, kita try buat dulu. Jom. Okay, so tuan-tuan dan puan, saya sudah pun potong. Okay, kan saya cakap tadi, saya akan tutup full. Di mana saya akan tutup daripada depan sampai ke belakang. Maksudnya daripada sini lah. Okay, saya sudah pun potong mengikut potongan panjang yang tepat. So, daripada sini sampai ke belakang. Dan sekarang ni, okay, nampak tak dia tebal sangat? Okay, dia tebal sangat. So, mungkin kita akan potong kepada 2. Dan kita akan cuba untuk masukkan getah ni dekat setiap, saya panggil sebagai tempat ni lah. Okay, tempat ni dan kita tengok. Okay, adakah dia bocor lagi ataupun tidak? Okay, so jom proses untuk saya buat benda ni dan saya akan get back kepada tuan-tuan dan puan. Okay, so sekarang kita dah potong kita punya rubber. Okay, tadi tengok dia besar kan. Sekarang kita buat dia just satu line. Okay, so bahagian lagi sebelah tu kita potong dan kita nipiskan. Okay, untuk kita nak kecilkan sikit lah. Sebab macam saya cakap tadi, kita takut terlalu besar. So, sekarang ni kita nak buat proses untuk kita nak lekat dekat kereta. Okay, so daripada depan sampai dekat belakang lah. Dan kita tengok adakah dia solve the problem or not. Jom bosku. Okay. Baik, saya harap tuan-tuan rupa dah tengok timelapse saya tadi. Saya sudah pun test. Tapi saya tak jalan lah kereta ni. Saya test dengan air ni. Saya sembur balik dekat bahagian tu. Dan Alhamdulillah, tiada lagi air yang masuk ke dalam. Nak tengok? Jom saya tunjuk. Okay, kalau tuan-tuan pun boleh tengok. Nampak tak? Okay, saya fokuskan. Okay, saya fokuskan sekali lagi. Okay. Minta maaf tak boleh fokus sebab dia pantul balik. So, susah untuk kamera nak fokus. Okay, tuan-tuan dan puan. Saya terpaksa fokus kat tangan dulu. Boleh tengok dekat situ, nampak? Saya minta maaf sebab gambar ni dia fokus dekat pemandangan belakang. So, dia tak boleh nak fokus dekat kawasan yang sekecil tu lah. Okay, tak apa. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok. Okay, saya sudah pun letak. Nampak getah tu Saya minta maaf tak clear sebab handphone saya tak boleh fokus. Tutup rapat. Okay, dan sekarang ni kita memang nak buat water test. Kita terus tembak dan kita tengok masuk ke tak dekat bahagian dalam. Okay, tengok Okay, saya test balik daripada awal. Okay, macam ni saya buat tadi kan. Yang tuan-tuan nampak tengok tu. Dan bila kita tengok ada punya result dia, alamak leaking dekat dalam kan. So tak apa, jom kita try. Buat sekali lagi untuk kita tunjukkan bukti kepada tuan-tuan dan puan berjaya atau tak. Jom kita tengok. Okay,
Saya semua sampai ke dalam. Tengok ah. Tadi bocor apa meja dekat bahagian depan ni kan. So kita semua banyak sikit. Kita semua banyak sikit. Okey. So jom kita tengok dekat bahagian dalam. Tunggu saya buka kereta dulu. Okey. Dan ini adalah result dia. Baru boleh fokus. Dekat bahagian dalam licin, clear, tak masuk air, air tak menitik dekat sini dan air tak menitik dekat bahagian dalam. Jadi eksperimen saya kali ni nampak basah dekat situ Nampak dia macam nak menitik biasalah bila kita buka pintu dekat kawasan tu. Okey, saya minta fokus Saya minta fokus balik. Okey. So boleh tengok. Okey, so saya buat macam ni. Okey, keliling. Dengan harga kurang daripada RM5 saya dapat solve problem. Angin masuk dan juga air masuk. Angin saya tak test lagi tapi ini adalah result dia, iaitu tiada lagi air yang masuk ke dalam. Bermakna kalau hujan lebat saya dah tak takut lagi dah untuk tinggal di bawah hujan lebat ataupun nak berjalan semasa hujan lebat. Kerana khuatir takut masuknya air ke dalam kereta ini. So thank you tuan-tuan dan puan kerana menonton video ni. Apa-apa pun saya boleh konkludkan yang hari ni eksperimen saya berjaya. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, kepada siapa yang masih belum subscribe, like dan juga share pada YouTube channel Warizon ini, tuan-tuan dan puan harus buat demikian. Tolong kami untuk menambahkan lagi subscriber dan menambahkan lagi video-video kami setiap hari supaya tuan-tuan dan puan boleh tengok dengan informasi yang menarik. Bukan sahaja daripada bidang otomotif yang saya buat sekarang ni, tapi malah juga untuk di luar sana, orang yang di luar sana yang ingin mengetahui berkaitan tentang spare part motosikal. Kita ada buat review spare part motosikal. Boleh tengok YouTube channel kita, list video yang kita pernah buat. So jangan lupa juga untuk tekan butang bell supaya setiap video baru akan masuk ke telefon pintar tuan-tuan dan puan. Dan yang paling penting adalah tuan-tuan dan puan, kita juga ada Shopee dan juga Lazada di tempat mana kita jual barang motosikal tu. Jadi tuan-tuan dan puan, link itu sudah diletak di ruangan description dan nombor telefon pun kita sudah tinggal dekat bawah. Jika tuan-tuan dan puan ada soalan boleh tanya kita. Terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian terima kasih. Bye bye bosku.